juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, berkhidmat bakti berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Untuk negara jadi pedoman, kitalah benteng Malaysia. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat datang para hadirin. Saya Muhammad Iqbal Richard, pengurus Jim Hotel Beaufort. Sukacitanya dimaklumkan bahwa tuan-tuan berada di dalam Majelis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Peringkat Daerah Pulau Penyu tahun 2021 berlangsung di Jim Hotel. Untuk makluman tuan-tuan, Jim Hotel dilengkapi dengan sistem kawalan keselamatan bagi menangani sebarang kecemasan. Sekiranya terdengar penggara keselamatan berbunyi atau amaran kecemasan, tuan-tuan diminta untuk bertenang dan tidak panik serta memberi arahan keselamatan yang ditetapkan customer di sini. Jadi tuan-tuan diingatkan untuk tidak membuka untuk sendirinya untuk room itu, makanan itu, sebab pihak hotel akan membukakan untuk tuan-tuan dan perempuan yang dilahirkan. Oke, terima kasih. Itu tentang keselamatan. Dan untuk perjalanan majelis kita pada petang ini, semua berperhatian. Oke, majelis kita akan bermula dengan ketibaan yang berbahagia, Datuk. Apabila Datuk sudah berada di pintu utama, maknanya kita berada dalam keadaan senyaplah. Taat setia, korban tenaga, bela bangsa. Bahagia Datuk Tahniah Binti Haji Jamal, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, ke dalam Dewan. Hadirin dipersilakan berdiri bagi menyanyikan 3 buah lagu, yaitu nyanyian lagu negaraku, lagu Sabah Tanah Airku, dan lagu perkhidmatan awam.
Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikan taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, terjun dan berbudaya, nyatakan hasil dan pembangunan, berkhidmat bakti berjasa. Agama asas perjalanan, perlembagaan negara dijulang. Negara jadi pedoman, italah benteng Malaysia. Hadirin dipersilakan duduk. Pembuka kata pemanis bicara, selamat datang pada semua. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حافظين حمدا شاكرين حمدا صالحين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وبجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وإلحام ملائكة المقربين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebenar Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Pulau Penyu bagi tahun 2021. Pada petang yang permai ini, kami mendatangan dengan penuh pengharapan dan rendah diri agar kami dikurniakan limpah kurnia, inayat dan riayah, taufik dan hidayah, agar kami dikurniakan kesehatan dan kekuatan, tekad dan azam yang tinggi untuk berjaya serta dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dalam lembayung maghfirah dan perlindungan-Mu ya Allah. Allahumma ya Fattah ya Alim. Bersempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada hari ini, terlebih dahulu dengan penuh ta'zim kami melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat-Mu ya Allah, serta memohon keberkatan dan keridhaan-Mu. Perhimpunan kami warga pendidikan pada petang ini memberi pengertian yang sangat besar terhadap nilai dan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Kami amat mengutamakan kecemerlangan dalam apa jua bentuk perkhidmatan. Kecemerlangan yang lalu menjadi sebaik-baik muhasabah dan peringatan untuk meneruskan kesinambungan kerja yang berkualiti pada hari-hari mendatang agar lebih cemerlang. Allahumma antal qawiyul matin. Perkukuhkanlah keazaman, kesepakatan, permuafakatan dan persepahaman antara kami agar kami mampu merealisasikan slogan keramat sepakat sabah hebat. PPD Kuala Penyu Transforms tetap berpijak terus melonjak. Justru itu jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami penjawat awam
yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambaikan keputusan. Selanjutnya, mampu menyerlah secara berwibawa dan bermarwah menjadi insan-insan cemerlang dalam sebuah organisasi yang gemilang. Allahumma antal mujibul musta'an. Sesungguhnya kami sedar ya Allah bahwa kami tidak berdaya menjalankan tugas dengan sempurna melainkan dengan keizinan-Mu jua. Justru Engkau jilaplah minda kami agar mampu berfikir melangkau zaman serta mampu membuat perancangan di luar kebiasaan. Sucikanlah hati nurani kami agar sentiasa jujur dan ikhlas dalam melaksanakan segala tugas. Mudah-mudahan segala nilai kecemerlangan yang dimaksudkan untuk anugerah ini benar-benar cemerlang menurut penilaian kami, dan cemerlang jua di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami perpisahan yang terpelihara daripada segala bala bencana dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera, selamat petang. Salam Sabah Maju Jaya, salam GPS Sabah Sepakat Sabah Hebat, salam PPD Kuala Penuh Transport dan Berpijak Terus Meronjak. Terima kasih Tuan dan Puan pengacara majlis. Terima kasih yang Mulia Ustaz atas pimpinan doa. Yang berbahagia Datuk Tania Binti Haji Jamal, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang dihormati Puan Pilu Matilda binti Osong, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Untuk makluman bersama, sektor yang juga merupakan sektor angkat Pejabat Pendidikan Daerah Pulau Penuh. Yang berusaha Puan Monika Sinin, Timbalan PPD Sektor Perancangan. Tuan Kipri Gitam, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Tuan Daima binti Edin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Azri bin Taib, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid. Tuan Justin Idiu, Pengurusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah, Pejabat Pendidikan Daerah Pulau Penuh. Tuan Nordin Muhammad Taib, Pengurusi YDP Majlis Guru Besar Daerah Pulau Penuh. Yang dihormati Puan Raya Irin, Pengurusi Pewanis BPD Pulau Penuh. Semua pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Pulau Penuh, semua pengetua dan guru besar daerah Pulau Penuh. Yang diraihkan semua penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2021, serta semua hadirin yang dikasihi sekalian. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, saya merasa bersyukur dan bertua kerana dengan izinnya kita diberikan ruang dan peluang untuk berhimpun dalam satu majlis yang penuh bermakna pada petang ini bagi meraihkan penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang (FEC) yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan perkhidmatan yang bertugas di daerah Pulau Penuh. Dalam majlis penyampaian anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2021 yang bertemakan Insan Cemerlang Organisasi Gemilang, bagi mewakili seluruh warga Pejabat Pendidikan Daerah Pulau Penuh, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Tania Binti Haji Jamal, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, atas kesudian meluangkan masa untuk hadir meraihkan para penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 Pendidikan
daerah. Sidang hadirin yang dihormati, seperti yang kita sedia maklum, Majelis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini merupakan program tahunan bagi mana-mana organisasi pejabat pendidikan daerah yang diadakan bagi memorisasi penghargaan dan pengiktirafan pada para pegawai serta kaki tangan pendidikan terhadap sumbangan dan prestasi kerja cemerlang serta komitmen padu yang ditunjukkan dalam perkhidmatan di sekolah dan di pejabat pendidikan daerah Pulau Penyu. Sidang hadirin yang dihormati, bagi Majelis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang EPC bagi tahun ini, seramai 56 orang telah dikenal pasti sebagai penerima EPC bagi tahun 2021 yang merangkumi penerima yang bertugas di pejabat pendidikan daerah Pulau Penyu dan juga sekolah-sekolah di daerah Pulau Penyu yang telah menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang sepanjang tahun 2021. Sahabat dan sedikit tahniah saya ucapkan kepada para pegawai dan kaki tangan pegawai yang telah berjaya menunjukkan prestasi kerja yang mencapai tahap yang terbaik sehingga tuan-tuan dan puan-puan terpilih sebagai anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun ini. Sesungguhnya penyampaian cemerlang ini merupakan pemangkin kepada usaha-usaha kementerian dan jabatan untuk mentransformasikan sistem pendidikan di negara kita. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bersesuaian dengan tema Majelis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, isi kita pada kali ini yaitu Insan Cemerlang, organisasi gemilang. Maka saya menaruh kepercayaan yang tinggi bahawa warga pendidikan khususnya di daerah Pulau Penyu ini akan berusaha sama-sama berusaha memberikan perkhidmatan yang berimpak tinggi dengan cemerlang dan berintegriti serta melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam menjayakan agenda transformasi perkhidmatan awam dan fasilitas pendidikan di negara ini yang seterusnya akan melahirkan modal insan yang berkualiti sebagai pewaris kesejahteraan dan kemajuan negara menjelang tahun 2050. Sidang hadirin yang dihormati, jika tadi saya membaca teks, tapi saya selalu terinspirasi dengan Datuk Pengarah. Dia jarang membaca teks, dia akan berbicara dari hati. Itulah yang kami selalu nantikan bila mesyuarat pejabat pegawai pendidikan daerah atau di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, kami akan nantikan bicara dari hati Pengarah. Saya coba meniru ya. Para hadirin yang dihormati, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita dikurniakan, telah diberikan seorang pengarah yang mempunyai hati budi, yang mendasari setiap titik di dalam sistem pendidikan ini, sebab perjalanan beliau melalui daripada peringkat sekolah dan begitu lama di pejabat pendidikan daerah menjadikan beliau antara orang yang paling memahami segala selok-belok di daerah di negeri Sabah ini. Terima kasih yang berbahagia Datuk Pengarah. Saya selalu maksa berhati-hati menyebut Datuk Pengarah sebab semasa dia bersama-sama menjabat di sebagai PPD, kami selalu membiasakan dirinya sebagai kakak. Jadi kami cuba bertahan untuk tidak menyebutnya itu lagi, tetapi kadang-kadang meluri itu ya Datuk Pengarah, sebab beliau adalah merupakan mentor kepada ramai pegawai-pegawai pendidikan daerah yang baru, termasuklah saya. Saya banyak meniru ya, tetapi banyak terinspirasi daripada gaya kepimpinan beliau yang begitu bersifat kemanusiaan, tetapi dalam masa yang sama sangat efektif. Dan saya melihat apabila saya selalu mencari-cari peluang sebenarnya duduk dan berbincang dan meminta nasihat daripada yang berbahagia Datuk Pengarah. Dalam mana-mana majlis yang melibatkan PPD, saya selalu mengambil masa dan mencuri ruang untuk dapat nasihat pribadi daripada Datuk Pengarah, sebab saya sangat menjunjung tinggi perkhidmatan beliau
yang sudah berapa, lebih 20 tahun ya, 30 tahun sebagai pengarah pendidikan di PBD. Jadi saya percaya dan yakin bahawa pengalaman yang berbahagia Datuk sebenarnya sudah kami aminkan di lapangan terbang ya Datuk. Tidak sampai seminggu jadi kenyataan. Semasa kami menerima atlet kita yang balik daripada MSSM di lapangan terbang Kota Kinabalu, lancar saja pemerintah RTM itu menyambut Datuk. Kami di belakang asyik mengamin-aminkan. Tidak sampai sebulan betul-betul jadi. Tahniah yang berhormat, yang berbahagia. Macam mana tanda-tanda aminkan saya ya. Okey, kita sangat terinspirasi sebenarnya daripada sifat kepimpinan yang berbahagia Datuk. Dalam kelembutan dan senyum manis beliau telah menginspirasikan, beliau memimpin dua PPD yang paling besar di daerah di Sabah, di PPD Tuaran dan Kota Kinabalu. Bukan alang-alang, bukan calang-calang PPD, tetapi beliau telah percaya memimpin dengan sebaiknya dan meningkatkan kecemerlangan di dalam kedua-dua PPD ini. Itulah yang menginspirasikan pejabat pendidikan daerah Pulau Penyu yang berbahagia. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan sedikit terima kasih kepada semua timbalan dan guru setia yang telah menguruskan majlis ini dengan sebaiknya dan selengkapnya sejak 9 hari yang lalu sebenarnya. Yang berbahagia Datuk bersama-sama dengan kami sebenarnya jarang balik ke rumah. Kalau diikut yang daripada lepas seminggu di Keningau, jadi saya bukan membiarkan sahaja ya, tapi saya menyerahkan sebenarnya jawab itu kepada urus setia yang dipengurusikan oleh juga daripada Tokipi dan juga disediakan oleh Polubina, itu ketua sektor pengurusan di pejabat pendidikan daerah Pulau Penyu, dan saya sangat berbangga dengan hasilnya di mana yang kita perhatikan pada hari ini. Dan terima kasih juga kerjasama daripada semua MGB, daripada orang tua dan guru besar yang memberikan kerjasama dan juga bimbingan dan nasihat kepada kami di PPD agar anugerah perkhidmatan cemerlang ini dapat kita laksanakan dan kita raihkan dengan sebaiknya pada hari ini. Akhir kata, sekali lagi saya merangkamkan ucapan sedikit terima kasih kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2021 yang merupakan anugerah yang diberikan atas pencapaian cemerlang tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga dengan pengiktirafan ini dapat mengekalkan momentum kecemerlangan dan kemajuan yang telah ditunjukkan selama ini. Jadikanlah anugerah ini sebagai obor yang sentiasa membakar semangat kerja yang jujur dan integriti demi kemajuan pendidikan di negara kita ini dan di daerah kita secara khususnya. Saya juga berharap anugerah ini akan menjadi pencetus inspirasi dan melonjakkan motivasi dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan para pegawai dan kaki tangan di pejabat pendidikan daerah Pulau Penyu agar terus berusaha gigih, cekal serta tabah dalam melaksanakan amanah ini. Pada yang berbahagia Datuk Tania binti Zaman, pengarah pendidikan di Sabah, sekali lagi saya mewakili warga pendidikan dari daerah Pulau Penyu mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian menyempurnakan majlis pada petang ini, dan juga bagi pihak pejabat pendidikan daerah Pulau Penyu saya ingin merangkamkan ucapan sedikit tahniah kepada yang berbahagia Datuk atas anugerah gelar Datuk yang perlu diterima. Tidak lupa juga sedikit penghargaan diucapkan kepada seluruh warga pendidikan daerah Pulau Penyu terus menerus menyumbangkan khidmat bakti tanpa mengira bangsa, masa dan tenaga dalam mempertingkatkan prestasi PPD Pulau Penyu dalam pelbagai aspek. Sekali lagi, seluruh tahniah dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan pelaksanaan majlis pada hari ini. Sekian, terima kasih. Cara majlis ya, itu juga Ustaz yang telah membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, salam Sabah maju jaya, salam sepakat Sabah hebat. Yang berusaha Puan Pilu alias Matilda binti Osong, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, yang juga merupakan mak angkat kepada PPD Kuala Penyu. Teristimewanya yang berusaha Dr. Suntik bin Tuwin, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Penyu, Puan Monika Sini, Timbalan PPD Sektor Perancangan. Yang mana satu? Okey, daripada saya. Encik Kipri Gitam, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah yang ibu tahu. Puan Daimah binti Edin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Sana. Okey. Encik Azri bin Taib, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid. Okey. Yang handsome. Mengiyakan saja ya. Okey, Encik Justin Ipiu, Pengerusi Persatuan Pengetua PPD Kuala Penyu. Encik Nordin Muhammad Taib, Pengerusi Persatuan Majlis Guru Besar Daerah Kuala Penyu. Puan Raini Elin, Pengerusi Pewanis PPD Kuala Penyu. Semua pegawai di PPD Kuala Penyu, semua pengetua dan guru besar, teristimewa untuk yang diraikan penerima anugerah cemerlang bagi tahun 2021. Saya selalu mengatakan dan semua yang ada di dewan ini, walaupun saya tidak tersebut, seperti biasa tidak mengurangkan rasa hormat dan penghargaan saya terhadap kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Pertama, mari kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Ilahi atas limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini. Sebenarnya saya memang mencari peluang untuk hadir dalam mana-mana majlis yang merupakan anjuran PPD Kuala Penyu. Walau bagaimanapun bukanlah semudah itu menyesuaikan dari segi gerak kerja yang agak pantas seperti yang dimaklumkan oleh Tuan PPD sebentar tadi. Tapi syukur bila saya minta blok jadual saya dengan jemputan itu dan dia bertahan sehingga hari ini. Ada ketika walaupun jadual itu dilaksanakan ataupun diatur demikian, tetapi masih juga tidak dapat dibuat kerana tiba-tiba jemputan dari kementerian dan sebagainya lah. Tetapi saya sangat bersyukur dan gembira bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apalagi persiapan yang begitu mantap dan sebentar tadi Tuan PPD telah menjelaskan betapa banyaknya persediaan hari, tenaga, masa dan sebagainya yang telah pun dikorbankan. Tetapi pada saya ia bukan sesuatu yang sia-sia. Tidak ada sesuatu kebaikan pun yang menjadi sia-sia sekiranya kita semua bersatu dan berusaha sepakat untuk melaksanakan tugasan kita itu. Sebenarnya saya nak menyanyi tapi saya selalu kehilangan lirik. Saya menyanyi bukan kerja kita kan. Tapi teringin saya nak menyanyi lagu kualiti, tetapi saya selalu kehilangan lirik. Bila saya kehilangan lirik itu, bila orang menunggu lirik seterusnya, sudah saya sudah kehilangan lirik untuk seterusnya. Jadi saya tidak menyanyi lagu itu. Kalau tidak kerana bulan, takkan mentari muncul pagi. Kalau tidak kerana tuan-tuan, saya tidak akan muncul di sini. Saya nak berpantun bajau, bajau sama khas untuk Ustaz Rosli. Saya tinggal serulingkung itu, saya kenendok dari perenduan.
sarang bana ate budu semu ko pandinakan. Di mana selingkuh, maksudnya bertanya, di mana selingkuh ini telah diambil oleh anak dara. Alangkah senangnya hati ini kerana bertemu dengan sanak saudara. Saya menganggap tuan adalah sanak saudara dalam pendidikan. Ya, yang kita mempunyai hala tuju yang sama, ke arah mana kita nak bergerak. Ya, walaupun kita dari pelbagai peringkat, ada kalangan kita ini pegawai di Jabatan Pendidikan, ya, ada yang dari JPN, ada yang penetua guru besar, ada yang guru-guru, ada yang menerima anugerah pada hari ini, ada juga yang meraihkan dimanapun latar belakang kita. Tetapi bila kita sebagai warga pendidik, ya, kita adalah satu hala tuju, yaitu kita inginkan memberi pendidikan yang terbaik untuk kemenjadian anak-anak murid kita. Kerana kita sedar dan perlu sentiasa ingat, tujuan pendidikan itu adalah untuk melahirkan produk yang sangat penting untuk negara kita, untuk daerah, untuk negeri, untuk negara dan seluruh dunia, yaitu generasi akan datang. Di tangan kita lah yang menentukan anak-anak didik ini, apa yang kita nak hasilkan, apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Ini adalah kerja kita pada hari ini. Ya? Jadi oleh kerana itu, walaupun jumlah kita ini tidaklah menyeluruh untuk warga pendidik di PPD Kuala Penyu, tetapi tuan-tuan adalah merupakan orang yang berpengaruh. Tuan-tuan adalah kepimpinan, ya, pemimpin di organisasi masing-masing yang mempunyai wilayah pengaruhnya masing-masing. Walaupun yang penerima anugerah misalnya adalah guru-guru di bilik darjah, Anda juga adalah pemimpin pendidikan. Bagaimana? Kerana seorang pemimpin pendidikan itu salah satunya ialah mereka mempunyai wilayah pengaruh masing-masing. Wilayah pengaruh seorang guru adalah anak-anak murid ini. Apa yang disampaikan memberi kesan dan manfaat, maka itulah, ya, kepimpinan, arti kepimpinan untuk kita di bilik-bilik darjah. Ya, baik. Saya teringat kata PPD tadi, ya. Sebenarnya saya bermula dari guru di bilik darjah, yang pada saya sangat indah. Ya, kerana bila kita berada di sekolah, kita mempunyai ini anak-anak murid. Yang lebih menarik lagi kalau mereka beri respon terhadap apa yang kita ajar. Nah, bila saya jadi guru, saya seronok menarik perhatian anak-anak murid. Termasuklah warna tudung, warna kasut. Yang anak-anak murid ini kan kadang-kadang kita tak sedar mereka sebenarnya memerhati kita. Suatu keseronokan untuk bersama-sama dengan anak-anak murid ini. Dan kemudiannya saya memegang berbagai jawatannya, termasuklah penolong kanan, ketua bidang dan sebagainya. Cuma saya tidak pernah dilantik PKM, ya, kerana mungkin saya tidak cukup garang atau guru disiplin. Tetapi kemudian ya, bila saya jadi pengetua selepas itu, saya mengubah persepsi ini. Seorang PKM, seorang guru disiplin tidak semestinya yang ganas, ya. Tetapi dia mesti mempunyai satu kekuatan pribadi, contoh tauladan yang baik, dan dia ada bersifat luwes. Dia boleh menghadapi situasi yang apa kita panggil yang genting. Dia boleh bertenang, ya, dan dia juga mempunyai ketegasan dalam situasi di mana ataupun apa saja yang dihadapi. Ya, jadi oleh kerana itu guru disiplin saya dia tidaklah garang sangat, tetapi adalah orang yang ada ketegasan. Ya, jadi saya menjadi pengetua, ya, bermula dari 2003, masa itu sekitar umur 30-an lah, ya, awal-awal dulu. Dan kemudiannya agak lama saya jadi pengetua di satu sekolah
di SMK Badin. Malangnya saya tidak berpindah ke mana-mana, sebagai penutur itu saja pengalaman saya. Dan akhirnya saya jadi PPD, dan bila jadi PPD, dilamar jadi PPD, saya sangat sedih. Tidak beritahu tentang perempuan. Betapa seronoknya di sekolah. Sehingga 3 kali saya diberikan surat tawaran untuk berpindah ke PPD. Sayangnya saya dengan suasana sekolah. Kerana di situ kita ada anak murid, kita ada lingkungan yang environment, pemberian ilmu dan juga pelbagai lah ya, yang menariknya di sekolah. Namun begitu, itu adalah situasi sebab saya pun belum pernah jadi PPD. Satulah saya menolak banyak kali. Bila saya jadi PPD, maka saya cuba untuk menghayati apakah yang ada di PPD ini yang sepatutnya menjadi tarikan kepada saya. Dan saya terfikir sebenarnya apa juga yang didedahkan kepada kita ini, yang diberikan kepada kita, kitalah yang mencipta persekitaran kita. Pengaruh kuat itu adalah pada kita. Kita suka atau tidak suka sebenarnya banyak bermula dari diri kita. Jadi saya pun mencari apa sebenarnya yang orang nak pergi PPD ini. Ya. Jadi saya pun minta, saya kata, mari kamu sini, mana sekolah paling jauh? Eksen lah. Tapi sebelum itu, tahniah kepada PPD Kuala Penyu. Ya. Sebab dalam tempoh 2 hari, telah menjelajah ke 30 buah sekolah. 30 Sabas dan Kampung. Ini satu kekuatan lain, hebat kan? Baik. Jadi saya pun dimaklumkan ada satu sekolah yang jauh. Kalau pergi ke sana, masuk melalui PPD Penampang, Tambunan. Laluan dia ke Tambunan, bukan dari Tuaran. Jadi kali pertama saya tanya, orang beritahu saya tetapi tidak melayan saya. Dalam mereka macam ni kan, sebab muka mereka macam ada sesuatu yang tidak kenal. Jadi saya pun terlupa. Minggu depannya saya tanya lagi, mana sekolah yang paling jauh saya nak pergi. Jadi saya pun dimaklumkan, SK semua yang mereka kata, mari kita pergi, saya kata. Sebab saya nak memadam kesedihan. Saya sayang betul, bengkak mata saya macam belalang tu. Saya suka sangat dengan anak-anaknya. So kami pun pergi. Masya Allah, baru saya terkejut. Ya. Perjalanannya begitu jauh, berbatuan macam dalam lagu tu lah. Ya. Dengan tanah merah di lereng bukit, saya jadi gaya tengok begitu curam. Ya. Tanah merah yang jauh lah. Ya. Dan kami dah sampai di hujung perjalanan, kami kena naik jambatan gantung. Nah, lagi sekali saya gayat, tapi saya tidak boleh tunjukkan, dah saya bawa. Ya, saya pun lalu di jambatan gantung itu, dan saya tak boleh lalu. Pada peringkat awal saya tak boleh lalu. Macam mana saya nak buat? Jadi saya pun memanggil seorang pegawai. Sekarang dia ada di JPN. Saya kata lalu berdiri di hadapan saya dan jalan. Jadi saya pun pandang belakang dia. Akhirnya saya sampai ke hujung jambatan gantung yang tinggi itu. Dan cabaran seterusnya ialah sebenarnya kami bawa makanan dan sebagainya. Ialah bila berlaku pendakian. Ya? Lebih dari 1 jam kami mendaki. Dan pada masa itu, saya kata tidak biasa. Dan sekolah yang saya pergi itu memang turun naik. Tetapi ini pergi suasana dengan panasnya, dengan letihnya. Tetapi saya pun okey juga rupanya. Bila mendaki itu ramai yang tercicir di belakang. Dan saya konsisten lah ikut tempo. Sebenarnya mereka pun tidak boleh tinggalkan saya kan. Maunya PPD tertinggal di belakang. Tapi saya memang ke depan. Dan bila sampai di sekolah itu, saya lagi terkejut. Sekolah itu adalah SKM. Dan saya ingat sehingga sekarang ada 34 orang murid. Dari tahun 1 sehingga ke tahun 6. Dan disitulah saya rasa masa tahun 2012 saya baru jumpa di Facebook saya. Bagus juga Facebooknya, dia memori ya. Dan pada masa itu rumah gurunya pun dibuat dari bulu. Ya. Dan yang menariknya lagi, ibu bapa semua ada di situ. Dan makanan yang kami bawa yang berupa minuman kuota yang dibawa oleh pegawai-pegawai itu ya, semua dapat, guru-gurunya, muridnya, ibu bapanya. Dan macam memang betul terubat rasa sedih itu.
Sebab bila saya diterima oleh warga sekolah dengan begitu baik, mereka kata inilah PPD yang pertama sampai ke sini dan seorang perempuan pula. Saya tidak bermaksud begitu, cuma seperti yang saya katakan tadi, apa sebenarnya yang menarik di PPD ini? Dan barulah saya sedar, dimanapun juga kita sebenarnya banyak perkara yang menanti kita. Tinggal kita lah yang menentukan sebenarnya bagaimana kita nak memberi manfaat, ya, memberi dan menerima manfaat dari apa yang kita lakukan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tahun berikutnya sekolah itu dapat New Deal, ya, pada masa itu 2012. Kerana saya rasakan mereka merasakan diberi perhatian oleh PPD. Sekolah yang jauh dan kita sampai pula ke sana dan mereka telah melaksanakan sesuatu yang agak luar biasa. Tuan-tuan, saya kaitkan ini dengan apa yang dibuat oleh PPD. Ya, pergi ke sekolah-sekolah dan yang menariknya lagi telah membawa slogan kita, sepakat sama hebat. Sebenarnya kalau kita lihat, saya pergi kepada slogan sedikit, saya akan pendekkan nanti saya tercakap banyak-banyak pula. Saya nak sebut sedikit tentang slogan kita, ya. Apa yang kita usahakan berkaitan dengan slogan sepakat Sabah hebat bukanlah slogan pengarah, tetapi dia diusahakan oleh banyak kelompok, ya, termasuklah ada pelibatan guru-guru, ada pelibatan pengetua guru besar, para PPD, bahkan SIP, ya, dan entiti ini telah berkumpul dan memberikan idea, ya, apakah slogan yang sebaik-baiknya dalam situasi kita sekarang, dan muncullah sepakat Sabah hebat. Dan sekarang ini bagaimana untuk kita melahirkan ataupun untuk menerjemahkan apakah yang ataupun bagaimana untuk kita melihat kesepakatan ini membawa kepada hasil yang kita harapkan. Nah, ini kita boleh tengok secara vertikal dan horizontal. Vertikalnya yang saya harap ialah bukan sekadar di JPN, tetapi dia turun ke PPD sehinggalah ke sekolah. Dan tanggungjawab inilah yang telah dilakukan oleh PPD Kuala Penyu. Mari beri tepukan. Sehingga sekolah-sekolah tahu bahawa slogan kita adalah sepakat Sabah hebat. Itu secara vertikal, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, macam hubungan kita dengan pencipta kita juga, hubungan secara vertikal. Kita adalah hamba dan Tuhan kita itu di atas secara vertikal. Secara horizontal ialah kalangan kita sendiri. Antara kalau di sekolah, antara panitia dengan panitia, antara bidang dengan bidang, antara guru dengan guru, antara mata pelajaran dengan mata pelajaran. Kita mesti bergabung. Kalau tidak, bagaimana untuk kita mencipta kecemerlangan itu? Ya, itu secara horizontal. Kalau hubungan kita dengan pencipta kita, horizontal itu adalah kita dengan persekitaran kita. Nah, kan kalau pernah dengarkan hablum minan nas, ya, perhubungan kita dengan manusia, bahkan dengan persekitaran dengan alam sekitar pun, ini adalah perhubungan secara horizontal. Ya, kita memberi manfaat dan juga mendapat manfaat daripada persekitaran kita. Kalau kita di PPD, nah, antara sektor dengan sektor, kita tidak dapat pisahkan. Dan bila kita di JPN pun antara sektor dengan sektor. Saya ambil satu contoh kerana PPD Kuala Penyu adalah yang terbaik dalam SPM. Ya, jadi sebab itulah saya berbesar hati untuk datang ke sini. Capaian yang hebat kerana SPM nilai grade purata, PPD Kuala Penyu terletak di atas. Ya, ini adalah kategori PPD kecil, PPD besar begitu, ya. Kalau dalam mekar dia akan asingkan. So, kedudukan PPD Kuala Penyu itu adalah di atas. Kalau kita gabungkan keseluruhan PPD besar, PPD kecil pun, Kuala Penyu di atas, ya. PPD Kota Kinabalu adalah yang PPD di atas untuk kategori PPD besar, ya. Dan bila dia merupakan PPD yang terbaik dalam SPM, nah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kalau dalam plan strategik, ini adalah isu kritikal Sabah.
kita nak meletakkan akademik itu setanding dengan negeri-negeri lain. Walaupun tidak ada perbandingan, tetapi kena ingat kita berbanding ataupun kita membuat perbandingan itu boleh dengan diri kita sendiri. Contoh, kalau tuan-tuan berada di sekolah, ya tidak akan dibandingkan dengan sekolah A, B, tetapi kita boleh bandingkan dengan sekolah itu sendiri. Adakah dia meningkat? Dan tentulah kita nak meningkat. Dan kemarin dalam dialog prestasi saya sebut, kita tak mau bustan. Ya? Kalau bustan, macam mana kita nak buat KPI? So yang kita mau, kita kena ke atas. So ini perbandingan secara bersaing dengan diri sendiri. Walaupun kita tidak saingkan dengan sekolah lain. Nah, walaupun tadi saya sebutkan PPD Kuala Penyu itu di atas, kita ini manusia. Walaupun orang kata tak payah banding-banding, tapi kita pasti juga mengintai-intai. Betul kan? Nah, sebab itu dengan mengintai itulah kita tahu PPD Kuala Penyu itu di atas. Dan ia boleh menjadi satu dorongan semangat untuk kita terus cemerlang. Kalau sekarang kita sudah cemerlang, kita kena pergi gemilang. Cuba tengok kita punya tema ini, ya. Insan cemerlang, organisasi gemilang. Dia saling kait-berkait. Kalau kita pergi kepada sepakat Sabah Hebat pun antara hubungan sesama manusia. Kalau kita nak pergi kepada tema ini pun adalah merupakan kaitan antara satu sama lain. Kalau tuan-tuan yang mendapat anugerah ini, yang terpilih ini ya di luar sana ramai yang sudah mendapat sebelum itu sudah pun cemerlang dan inilah yang akan menyumbang. Tuan-tuan adalah insan terpilih untuk majlis ini, diraihkan kerana anda mendapat APC. Ya, syabas dan tahniah. Saya sangat hargai. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan telah memungkinkan PPD Kuala Penyu mencapai tahap sekarang. Nah, cuba bayangkan kalau kita gabungkan lagi, kita tak tahu di mana kedudukan PPD Kuala Penyu. Dan kita inginkan tahun ini KPI JPN Sabah untuk nilai grade purata untuk SPM 5.00 ya. Dan ini adalah merupakan satu angka yang besar dan mudah-mudahan kita semua dapat mencapainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ini adalah majlis APC ya, dan saya pun tidak akan bercakap panjang-panjang walaupun sudah panjang. Sebab kita akan meneruskan lagi yang kita tunggu-tunggu nanti yang menerima anugerah itu. Tetapi percayalah ya, tuan-tuan adalah sebahagian dari sepakat Sabah Hebat. Kalau kita semua sudah sepakat untuk mencapai kecemerlangan, kita nak hebat. Hebat itu apa? Kita kena hikmah, kita kena ada unsur efektif. Bila kita buat sesuatu mesti memberi kesan yang bagus, mesti bermanfaat. Kita mesti berani menanggung risiko, bukan berani yang tanpa ikut peraturan, ya. Tetapi kita berani untuk mencuba berbagai aktiviti yang terbaik. Accountability, kita bertanggung jawab mencapai objektif KPI dan sebagainya. Dan transformatif itu kita mahukan berubah dari semasa ke semasa, sama ada dari segi sikap ataupun pemikiran. Tuan-tuan, bila kita sepakat Sabah Hebat, barulah dia akan menyumbang kepada Sabah maju jaya. Ya, dengan harapan-harapan itu, dengan saya tidak dapat sebut dengan kata-kata betapa saya sangat gembira bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi, syabas dan tahniah atas penganjuran majlis ini walaupun susah tetapi nampaknya dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelum saya menutup apa saja yang sukar akan menjadi duka sekiranya semua bersatu berusaha. Sekian dengan lapak bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan majlis APC untuk PPD Kuala Penyu pada tahun 2021-2022 ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara, etika
pembangunan, berkhidmat bakti berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Untuk negara jadi pedoman. Zahrina Jimmy dan Cikgu Wan Nurkiah binti Wan Muhammad belajar di bawah bimbingan. Dengan itu, Majlis Sukacita mempersilakan.
Dipersilakan dengan segala hormatnya penerima anugerah perkhidmatan cemerlang kita yang pertama, Encik Abdul Rahman bin Muhammad Taib. Seterusnya, Encik Norisam bin Ismail. Dipersilakan Encik Haris bin Osman. Seterusnya, Liza Unduh alias Nur Liza Abdullah. Majlis menjemput Puan Danimah binti Marjan. Kita teruskan Nur Syafika Akila Dipuji Abdullah. Dipersilakan Puan Josie binti Kancoy alias John. Dipersilakan Alicia binti Kimsin. Seterusnya Puan Rabia binti Yusra. Diteruskan Puan Jainah binti Muai. Seterusnya majlis menjemput Puan Laurina Jacqueline binti Tio Cuti. Seterusnya Puan Nur Haimah binti Morris. Seterusnya Puan Rita Wenceslaus. Seterusnya Puan Felicia Ijong. Tanya. Dipersilakan Puan Dayang Arifah binti Ibrahim. Tanya. Dipersilakan Puan Saidah binti Abdurrahman alias Judang. Seterusnya dipersilakan Puan Asini binti Haji Min. Dijemput Puan Hilda Dewi. Tanya. Seterusnya Puan Farina binti Bote. Tanya. Seterusnya Encik Mahrum bin Jaya. Dipersilakan penerima seterusnya Encik Basni alias Basri bin Bahiri.
Seterusnya Puan Zulaiha binti Abdurrahman. Tania. Oke. Seterusnya Siti Haniza binti Ante. Tania. Seterusnya Puan Asmidah binti Jabar. Tania. Seterusnya Encik Abu Zaid Fasil. Tania. Seterusnya Awang Sabri bin Yakub. Tania bos. Jadi malam ini udah main lah. Dipersilakan penerima seterusnya Encik Afinde bin Muhammad Bakri. Tania kan. Seterusnya Hua Cheng Chuan. Seterusnya Hua Ken Chuan. Tania bos. Dipersilakan Puan Rubina binti Raim. Seterusnya Ribin bin Jisni. Tania. Dipersilakan Encik Muhammad Isa bin Bakri. Tania bos. Dipersilakan Encik Hasmi bin Sulaiman. Tania kan. Dipersilakan Encik Ini Izwan bin Abdurrahman. Tania. Dipersilakan Encik Azaman bin Abdul Karim. Tania. Dipersilakan Puan Nur Zalinah binti Amzah. Tania bro. Seterusnya Puan Nur Faizah binti Abdullah. Tania. Dijemput Encik Arif Fahmi bin Abdurrahman. Tania. Seterusnya Encik Hasnul Hadi bin Muhammad alias Amba. Tania satu lagi. Dipersilakan Encik Jaimon Gibson. Tania. Seterusnya Encik Wong Ahjin. Tania bos. Dan dipersilakan penerima FBC yang terakhir pada hari ini Encik Heza Esmi Ali Hasan. Tania juga. Oke. Terima kasih. Setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Sebagai tanda penghargaan daripada warga kerja Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021, Majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Dr. Suntik bin Tuin bagi menyampaikan cedera hati kepada yang berbahagia Datuk Tahmiyah binti Haji Jaman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, atas kesediaan yang berbahagia Datuk mengarah merasmi
dan menyempurnakan majelis kita pada hari ini. Majelis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Kitalah benteng Malaysia. Daripada pihak pemerintah sektor pengurusan laku penganjur, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua jentikuasa yang terlibat dan juga kepada semua pimpinan DPD, dan tidak lupa juga yang tidak terhingga kepada Tuan DPD Dr. Tuan DPD Tuan Timbalan Kaunselor Pendidikan Daerah, sektor dan juga semua penguasa pendidik yang sudah berfokus dalam menjayakan hadis yang simple tapi sangat dilakukan. Dan terima kasih. Terima kasih pada yang berbahagia dan kepada semua JK yang diserta majelis ITC waktu Dr. Tinggi Palapanya. Sukses, tahniah, very good, sepakat, Sabah hebat, sepakat, bola penyu hebat, mantap. Oke, terima kasih banyak-banyak di atas jemputan. Tahniah semua. Terima kasih kepada warga kerja untuk majelis ITC. Anda semua mantap dan hebat. Banyak kepada semua penerima anugerah tahun 2021. Insan Cemerlang, organisasi Gemila